Jangan jadi bodoh sombong. Polemik perkauman dan agama sempit yang makin menjadi-jadi ketika ini sangat tidak selamat untuk kelangsungan negara berada dalam keadaan sejahtera dan harmoni. Justru Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mahu semua pihak menghentikan polemik perkauman kerana semua rakyat dijamin hak sama rata dan keadilan. Merujuk modul penghayatan hadis 40 Imam Nawawi yang dilancarkan Kementerian Pendidikan pada 19 Ogos lalu, Anwar berkata ia hanya disasarkan kepada murid beragama Islam dan tiada paksaan bagi bukan Islam untuk mempelajarinya. Mata pelajaran ini untuk anak-anak Islam dalam pendidikan Islam. Tanyalah dulu, jangan marah dulu. Kalau hari ini saya datang ke Little India, pelampau-pelampau ini akan kata, Anwar jaga India sahaja. Bila soal Melayu, termasuk teks anak-anak Islam baca hadis, ada pula yang kata, Anwar ni jaga Islam sahaja. Semua tak kena, kata beliau. Perdana Menteri berkata demikian ketika melancarkan program Lestari Niaga at Kuala Lumpur di Medan Selera Madani di Kompleks Tun Sambandan semalam. Anwar berkata adalah menjadi tanggungjawabnya sebagai pemimpin untuk memastikan Islam dihayati dan difahami dengan betul. Modul hadis itu bertujuan memupuk penghayatan hadis bermula di peringkat sekolah antara lain untuk memupuk semangat kasih sayang selain menerapkan kefahaman agama khususnya dalam kalangan pelajar serta guru yang beragama Islam. Program rintis modul itu akan dilaksanakan di 61 sekolah menengah kebangsaan agama SMKA dan 228 sekolah agama bantuan kerajaan SABK seluruh negara. Sebelum ini terdapat beberapa pertikaian mengenai pelaksanaan modul itu, antaranya daripada Majlis Perundingan Malaysia Agama Buddha, Kristian, Hindu, Sikh dan juga Taois yang membantah perkara itu dan mendakwa ia bertentangan dengan Perlembagaan Persekutuan serta hak kebebasan beragama. Bagaimanapun Kementerian Pendidikan menjelaskan modul itu hanya diajar kepada murid beragama Islam. Dalam pada itu, Kerajaan Perpaduan tidak akan teragak-agak untuk mengambil tindakan tegas terhadap mereka yang memainkan sentimen sedemikian untuk menyemai perpecahan dalam negara kerana pentadbirannya akan mempertahankan hak semua rakyat Malaysia, bukan hanya orang Melayu tambahnya. Saya tidak bersetuju menggunakan akta hasutan terhadap mereka yang mengkritik Perdana Menteri. Tetapi jika pihak tertentu mengheret Sultan Selangor, Sultan Kedah dan Sultan Johor ke dalam perkara ini, saya tidak akan campur tangan apabila pihak berkuasa mengambil tindakan terhadap mereka. Biarlah polis, Jabatan Pegawai Negara dan Badan Kehakiman menjalankan kerja mereka. Mudah memburukkan orang lain, berselindung di sebalik jubah dan serban. Saya tidak ada apa untuk dikritik, tetapi tindakan akan diambil jika ia melibatkan sentimen kaum dan agama, katanya pada majlis ceramah di Pulai malam semalam. Kamu guna sentimen hasut orang Melayu, benci kaum Cina. Kamu hasut orang, guna agama menyatakan kita semua macam kafir. Saya tegaskan di sini, saya tidak akan bertolak ansur, katanya. Seterusnya, Anwar yang juga pengerusi Pakatan Harapan berkata, beliau tidak kisah dan mampu bersabar walaupun sering dikecam serta dicerca pembangkang. Namun jika ada sesiapa termasuk pembangkang menyentuh isu raja-raja, beliau berkata maka mereka perlu menanggung akibatnya sendiri. Saya nak beritahu jika kecam saya boleh sabar. Kamu kecam raja, itu nasib kamu. Saya sudah beritahu berulang kali bulan lalu, saya tidak bersetuju akta hasutan dikenakan terhadap sesiapa yang mengkritik Perdana Menteri. Jika fitnah, kita ambil tindakan undang-undang fitnah. Demikianlah pesanan yang diberikan Perdana Menteri berhubung isu menggunakan sentimen 3R, terutamanya yang menghina atau mempersendal raja-raja Melayu. Motifnya sangat mudah, tuan-tuan dan puan-puan. Anwar tidak akan mengambil tindakan jika dirinya dicerca dan dimaki. Tetapi jika ada antara mereka yang masih berdegil melibatkan isu 3R, sila tanggung sendiri. Jangan pula nanti ada puak yang tidak faham akan menuding jari kononnya tiada kebebasan bersuara di bawah Kerajaan Perpaduan. Ada pula pihak yang menyatakan kononnya mereka dizalimi. Adakah kebebasan bersuara itu membolehkan semua orang memfitnah, mencerca, mengganggu gugat ketenteraman, membuat kegentaran awam dan menyebarkan berita palsu ikut suka hati mereka? Berani buat, berani tanggung. Bodoh tak boleh diajar, cerdik pula tak boleh ditumpang.